Assalamualaikum, nama saya Nur Yohanis binti Roslan. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pengenalan bertajuk peranan dan tanggungjawab masyarakat dalam membudayakan budaya yang baik. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit. Budaya iaitu kata jamak yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Dalam pengertian umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Mengikut takrif Kamus Dewan Pula, kebudayaan membawa maksud cara hidup sesebuah masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat merupakan orang yang berada di sekeliling kita, tidak kira berlainan bangsa, kaum maupun agama. Kita tetap ada dalam golongan masyarakat yang sama untuk mewujudkan suasana harmoni, aman dan sejahtera, atau secara khususnya masyarakat yang membudayakan budaya yang baik. Setiap individu mestilah menunjukkan peranan tanggungjawab masing-masing, menjaga keharmonian masyarakat antara peranan tanggungjawab individu untuk membudayakan masyarakat. Hal ini supaya kita dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku seperti perbalahan antara kaum, bangsa dan agama sehingga tidak bertegur sapa antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan negara boleh kucar kacir dan mundur. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Najihah binti Idrus. Tajuk yang pertama ialah mempraktikkan wawasan budaya dalam kehidupan masyarakat. Amalan dan penerapan budi bahasa dan nilai-nilai murni sama ada dalam komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan atau dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam 4 institusi, iaitu institusi kekeluargaan, institusi kemasyarakatan, institusi pembelajaran, institusi perkhidmatan. Institusi kekeluargaan. Ibu bapa wajib mendidik atau membimbing dan mengatur anak-anak supaya bertutur dengan baik dan betul serta mempunyai kelakuan terpuji. Antaranya patuh, taat, hormat dan menyayangi mereka, menghormati orang lain, menghargai alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan beradab. Ibu bapa juga disarankan untuk menunjukkan perilaku yang baik seperti beradab, bertingkah laku sopan dan tertib dalam semua keadaan. Ibu bapa juga haruslah sentiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan persekitaran. Seterusnya, institusi kemasyarakatan. Institusi kemasyarakatan adalah mereka yang digelar sebagai generasi tua dan muda. Antara generasi tua dan muda, hubungan antara tua dan muda sentiasa berada dalam suasana hormat menghormati, sayang menyayangi dan bertata susila. Antaranya, mendahulukan yang tua, bertegur sapa dengan panggilan yang sesuai, bertutur, bercakap atau berbual dengan nada suara lembut, bersopan dan rendah diri. Tidak berjenaka sesuka hati, memerli atau memandang rendah serta membantah dan bermegah-megah. Yang muda diberi peluang untuk memberi pendapat atau pandangan. Pemimpin masyarakat dan orang awam pula. Hidup bermasyarakat memerlukan tutur kata yang sopan, fiil yang halus dan pekerti yang mulia. Antaranya, menghormati seseorang yang dipilih menjadi pemimpin, bekerja bersama-sama, bermuafakat, berunding dan mempunyai semangat gotong royong. Bagi masyarakat umum pula, anggota masyarakat yang berbudi adalah orang yang menunjukkan perangai, kelakuan serta peribadi yang baik dan sentiasa menjaga dirinya daripada segala macam perlakuan buruk yang tidak disetujui masyarakat. Antaranya, memberi bantuan terutama kepada warga tua, warga istimewa, wanita dan kanak-kanak. Bertimbang rasa, sabar dan baik hati serta mengelak dari membuang sampah dan melakukan kekotoran. Institusi ketiga iaitu institusi pembelajaran. Institusi pembelajaran terdiri daripada mereka yang digelar golongan guru dan pelajar. Guru
guru dan pelajar. Guru mendidik murid-murid termasuklah berbudi bahasa, berakhlak dan berkelakuan baik, teratur dan sejahtera. Antaranya berdisiplin, bertegur sapa dengan penuh hormat dan bersopan santun, menggunakan bahasa yang sopan dan beradab serta berani mengakui kesalahan. Okey, antara pelajar dan rakan sebaya pula, mereka haruslah saling menghormati sesama rakan. Antaranya membiasakan diri mengucapkan salam atau ucap selamat, menghargai perbezaan beragama, latar belakang masyarakat dan budaya masing-masing, serta menghargai idea, fikiran dan pendapat serta hak milik rakan sebaya. Dan akhir sekali iaitu institusi perkhidmatan. Institusi perkhidmatan pula terdiri daripada mereka yang digelar majikan dan pekerja. Antara majikan dan pekerja ialah majikan memberi layanan baik dan berbudi kepada kaki tangan bawahan. Okey. Layanan yang baik akan menimbulkan rasa mesra dan menolong semua kaki tangan berusaha keras untuk membantu ketua mencapai matlamat organisasi. Antara rakan sekerja pula ialah mereka haruslah saling menunjukkan budi pekerti yang mulia dan bahasa yang halus serta bertimbang rasa akan sentiasa menarik rakan sekerja untuk bersama menjalankan kerja yang bermutu dan membina kesatuan organisasi serta mencapai matlamat dan misi organisasi. Sekian daripada saya. Saya Nur Nadira binti Muhammad. Tajuk hari ini tajuknya Persekitaran yang Harmoni. Persekitaran harmoni sebenarnya memberi kesan terhadap proses pembentukan tingkah laku atau peribadi seseorang dalam kehidupan. Tidak mustahillah jika diperhatikan pelbagai ragam manusia ada di muka bumi ini. Ini kerana ia mungkin faktor persekitaran kehidupan yang dilalui sehari-hari. Poin yang pertama, jadikan rumah sebagai tempat jalinkan hubungan dengan Allah SWT. Rumahku, syurgaku merupakan tagline yang sering kali digunakan bagi menggambarkan keadaan rumah yang harmoni dan sejahtera. Pasti anda juga sukakan suasana seperti itu, bukan? Kemungkinan anda boleh melakukan perkara-perkara yang baik seperti solat berjemaah, meluangkan waktu bersama keluarga. Poin yang kedua, saling menghormati dan mempercayai dan berbuat baik. Persekitaran ini biasanya dihuni oleh mereka yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Sikap saling menghormati pula mempercayai antara satu sama lain dan sentiasa berbuat baik dan amat diperlukan dalam hubungan sesama manusia. Maukah kita hidup berjiran dengan mereka yang bersifat khianat, tidak jujur, kalam dua muka, penuh tangguh? Jadi, sebagai masyarakat, penuhilah tanggungjawab yang diamanahkan sebaik yang mungkin. Poin yang ketiga, menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kepada yang menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan juga dapat menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan persekitaran yang baik dan harmoni. Mengapa saya bercakap sedemikian? Ini kerana apabila seseorang yang tidak melaksanakan amanah yang diberikan ke atasnya, biasanya masyarakat di sekeliling akan mula memberontak, mempertikaikan segala yang berkaitan dengan individu tersebut. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan komuniti masyarakat berpecah belah, saling bermusuhan dan berdendam. Atau contoh yang lebih mudah, yang mudah difahami adalah dalam keluarga yang kecil, apabila ibu bapa atau anak ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab atau tidak mahu menunaikan kewajipannya terhadap keluarga, lambat laun anak dan isteri akan menjadi mangsa jadi mangsa. Lalu bagaimana persekitaran harmoni dapat kita kekalkan? Poin yang keempat adalah mencontohi kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah contoh teladan kehidupan manusia yang sangat baik. Sejak dari dalam kandungan ibu lagi hingga wafatnya baginda, segala perbuatan dan perilakunya bernilai ibadah apabila kita mengikutinya. Justru itu, contohilah kehidupan baginda untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni. Demikianlah sedikit mengenai keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Intan Fakira. Dah dengar kan insiden kedua yang diulas oleh Nadira?
Saya terangkan isi yang ketiga, bagi memberdayakan budaya yang baik pula. Selain dua peranan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Najihah dan Nadira, masyarakat juga haruslah mempraktikkan amalan yang bermanfaat. Antara contoh-contoh amalan yang bermanfaat ialah pihak rukun tetangga haruslah memainkan peranan dengan mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan semaksimumnya setiap bulan ataupun setiap minggu. Dengan ini, ia dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama jiran. Selain itu, kita dapat mengenali jiran-jiran kita dengan lebih mendalam. Contoh yang kedua, bagi mengamalkan amalan yang bermanfaat ialah masyarakat harus membiasakan budaya ziarah-menziarahi. Hal ini dapat menunjukkan sikap prihatin kita kepada jiran tetangga. Tambahan pula, ia dapat mengukuhkan lagi hubungan baik di antara satu sama lain. Seterusnya, kita perlulah meraihkan sambutan perayaan kaum bersama-sama. Dengan ini, kita dapat mengenali budaya perayaan setiap bangsa dan secara tidak langsung kita dapat memahami adat resam yang terdapat di Malaysia. Akhir sekali, kita perlulah menyambut Hari Kebangsaan bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan antara rakyat dan secara tidak langsung kita dapat mewujudkan nilai patriotisme di dalam diri individu. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Farahani untuk mengulas isi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nurul Farahani binti Muhammad Mastur. Nombor metrik saya 17 BHF 20F2044. Mesti korang dah dengar peranan, tanggungjawab dan juga amalan yang baik dari Najihah, Nadira dan juga Fikirah. Okey, saya pula akan terangkan isi nombor 4 iaitu cara menunjukkan amalan yang baik kepada masyarakat. Antaranya, yang pertama, amalkan sifat bersangka baik dalam masyarakat. Contohnya, husnuzon atau bersangka baik adalah perkara yang penting dan terbesar yang diamalkan bagi setiap orang yang bergelar Muslim. Kepercayaan itu berkait rapat dengan tauhid dan iman. Sudah tentu siapa yang bersangka buruk sesama makhluk, maka tidak sempurnalah imannya. Seterusnya, menjadi seorang yang amanah adalah asas kekuatan ummah. Contoh yang boleh kita ikut ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi seorang yang amanah dalam bidang perniagaan yang diusahakan oleh Siti Khadijah. Selain itu, menzahirkan sikap ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan supaya hati ini dijauhkan dari sifat kerendahan. Hal ini menyebabkan ikhlas ini boleh mencapai sifat kesejahteraan, perpaduan dan kemesraan dalam masyarakat. Akhir sekali, pokok sifat tekun dalam membuat sesuatu pekerjaan hingga selesai dan berjaya. Sikap ini boleh menzahirkan suasana yang harmoni dan boleh menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk terus tekun dalam melakukan sesuatu perkara. Sifat baik hati ini kita perlu tunjuk kat golongan yang lebih muda agar mereka memupuk adat dan budaya yang baik dalam diri mereka. Contohnya, mengajar mereka supaya hormat dengan orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Selain contoh itu, kita juga dapat mempraktikkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain, seperti gotong royong di masjid dan juga di mana-mana sahaja. Dan akhir kata, semoga kita semua dijauhkan dari segala sifat amalan buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Muhammad Darmawan. Nombor metrik saya ialah 17DHF 20F2068. Saya akan meneruskan tajuk dengan isi yang terakhir, iaitu memupuk semangat berbudi bahasa dalam kalangan belia. Saya mempunyai 3 poin. Poin yang pertama ialah menjalankan kempen berunsurkan tentang amalan berbudi bahasa. Pihak kerajaan perlu menjalankan kempen berbudi bahasa. Dengan cara itu, golongan-golongan belia ini dapat
diberikan kesedaran tentang amalan berbudi bahasa yang mulia tersebut. Sebagai contoh, kempen budi bahasa budaya kita boleh disiarkan melalui televisyen dan radio serta media massa arus perdana yang lain. Jadi, kempen yang dijalankan tersebut terbukti memberikan kesan yang menyeluruh kepada golongan-golongan belia ini. Perkara tersebut membuktikan bahawa kempen-kempen yang berkaitan dengan tentang amalan berbudi bahasa dapat membentuk amalan bersopan santun dalam kalangan generasi muda. Poin saya yang kedua ialah menyiarkan iklan dan program tentang budaya yang baik. Pihak media massa hendaklah menyiarkan dan menerbitkan iklan yang berungsungkan amalan berbudi bahasa. Rancangan atau iklan yang disiarkan haruslah menarik perhatian golongan belia yang menontonnya. Contohnya, penerbit program TV boleh memilih rancangan realiti yang digemari oleh golongan belia. Program tersebut akan ditonton oleh remaja dan mereka akan dipupuk dengan amalan berbudi bahasa. Jelaslah bahawa rancangan yang berungsungkan amalan berbudi bahasa berkesan dalam memupuk amalan tersebut. Poin saya yang ketiga pula ialah menjadi contoh atau role model untuk menunjukkan budaya yang baik. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu sudah mengamalkan budaya yang tinggi budi pekerti. Contohnya seperti semasa zaman tanah Melayu, mereka mengamalkan budi pekerti yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menerusi apa yang tertulis dari kitab Al-Quran selepas kedatangan Islam. Ataupun kita boleh mengambil contoh yang paling dekat, iaitu dengan mengikuti adat dan budi bahasa yang baik daripada ibu bapa di rumah maupun guru-guru yang mengajar kita di sekolah sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuih. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Selain itu, peranan dan tanggungjawab lain untuk membudayakan budaya yang baik ialah meraihkan setiap hari kebudayaan di Malaysia bersama-sama. Umumnya, terdapat pelbagai jenis perayaan di Malaysia, antaranya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina serta Taipusan dan Deepavali. Hari Raya Aidilfitri diraihkan oleh orang Islam. Taipusan dan Deepavali diraihkan oleh kaum India, manakala Tahun Baru Cina diraihkan oleh masyarakat Cina. Kesan daripada meraihkan hari perayaan bersama, kita dapat menanamkan sifat perpaduan yang utuh di dalam diri masing-masing. Ianya dapat juga meningkatkan cara berkomunikasi antara kaum. Kesimpulannya, apabila mengamalkan amalan budaya ini, masyarakat Malaysia dapat menzahirkan rasa hormat antara satu sama lain dan akan melahirkan bangsa yang penyayang. Sekian, terima kasih.